إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فليتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. Berkata dua lelaki di antara orang-orang yang takut menyalahi perintah Allah, lagi yang telah diberi nikmat taufik oleh Allah kepada keduanya, seranglah mereka melalui pintu itu, kerana apabila kamu memasukinya maka sudah tentu kamulah orang-orang yang menang, dan kepada Allah jiwalah hendak kamu semua berserah, serta kamu bertindak menyerang jika benar kamu orang-orang yang beriman. Mereka menolak dengan berkata, wahai Musa, sesungguhnya kami tidak akan memasuki negeri itu selama-lamanya selagi kaum itu masih berada di dalamnya. Oleh itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan perangilah mereka. Sebenarnya kami di sinilah duduk menunggu. Nabi Musa merayu kepada Allah, katanya, wahai Tuhan, sesungguhnya aku tidak dapat menguasai selain daripada diriku sendiri dan saudaraku Harun. Oleh itu pisahkanlah antara kami dengan kaum yang fasik itu. Allah berfirman, sesungguhnya negeri itu adalah diharamkan kepada mereka memasukinya selama 40 tahun.
mereka akan merayau dengan bengongnya di sepanjang masa yang tersebut di padang pasir Sinai. Maka janganlah engkau berduka cita terhadap kaum yang fasik itu. Sadaqallah. Allahu Akbar. ที่อัลลอฮ์ทรงโปรดปรานแก่เขาทั้งสองได้กล่าวว่าพวกเจ้าจงเข้าประตูนั้นไปเถิดไปเผชิญหน้ากับพวกเขาเถิดครั้นเมื่อพวกเจ้าเข้าประตูนั้นไปแล้วแน่นอนพวกเจ้าจะเป็นผู้ชนะและแด่อัลลอฮ์เท่านั้นที่พวกเจ้าจงมอบหมายเถิดหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธาพวกเขากล่าวว่าโอ้มูซาแท้จริงพวกเราจะไม่เข้าไปที่นั่นโดยเด็ดขาดตราบใดที่พวกเขายังคงอยู่ในที่นั่นดังนั้นท่านและพระเจ้าของท่านจงเข้าไปเถิดแล้วจงต่อสู้โดยพวกเราจะนั่งอยู่ที่นี่เขามูซากล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันแท้จริงฉันไม่มีอำนาจนอกจากตัวของฉันเองและพี่ชายของฉันเท่านั้นดังนั้นโปรดให้แยกระหว่างเรากับกลุ่มชนผู้ละเมิดด้วยเถิดพระองค์ตรัสว่าแท้จริงแผ่นดินนั้นเป็นที่ต้องห้ามแก่พวกเขา40 ปีซึ่งพวกเขาจะระเหเร่ร่อนไปในแผ่นดินนั้นดังนั้นเจ้าจงอย่าเสียใจแก่กลุ่มชนผู้ละเมิดเหล่านั้นเลย Subhanallah. Allahu Akbar. Alhamdulillah bi ni'matil Islam wal iman. Alhamdulillah bi ni'matil Quran. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله والشكر لله Alhamdulillah. 4 keratan ayat dalam suratul Maidah, ayat 27, 24, 28 dan juga 26. 27, 28, 23, 24, 25 dan juga 20 ni. Dapat kita membaca dan mendengar bersama tadabbur akan ma'aniha di hadapan Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui akan gerak gigi kita dan bacaan kita. Mudahan Allah membalas ganjaran pahala balasan yang begitu besar dan yang begitu banyak serta dapat rahmat maghfirah barakah, hidayah, taufiq, iman, nurun, ilmu dan amal as-salih di dunia ini juga di akhirat dari kita sekalian. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kemarin cerita Nabi Musa alaihi salam telah kepani bersama dengan kaum dia Yahudi iaitu Bani Israel. Tatkala Allah Subhanahu wa taala perintah kepada Musa supaya hijrah pergi kepada Palestin supaya ambil negara Palestin itu, dikatakan Uraiha. Satu nama Uraiha Palestin. Kerana Musa dah pun dapat mengatasi, dapat memeluk negara Mesir, yang mana Mesir sudah pun ditenggelam Fir'aun oleh Allah dalam laut. Maka dapat mengetahuilah Mesir, tetapi Mesir adalah asal dia negara kafir, Palestin adalah negara Islam. Tak dapat tidak Allah Subhanahu wa taala perintah kepada Musa dan juga puak Bani Israel supaya pergi serang ambil Palestin.
supaya menjadi negeri yang di bawah jaga oleh Musa alaihi salam. Lalu telah Allah SWT perintah supaya masuk ke dalam Palestin, Ardul Muqaddasah. Akan tetapi mereka itu berpaling, tidak mau masuk, sehingga mereka berkata kepada Musa, mereka itu berkata, ya Musa, inna fiha qauman jabbarin. Dalam negeri Palestin itu ada satu kaum yang gagah dan juga perkasa. Pok berdebel saja dalam itu tu. Dan kami tak akan masuk sehingga mereka itu tubik daripada negeri itu dulu. Dan sekian mereka itu tubik dah, maka kamilah akan masuk. Itu kata Fok Bani Israel Yahudi. Itu adalah pendirian dia. Mana kata ayat ni Allah SWT perintah kepada mereka supaya berjihad perang. Dipanggil ayat perang yang difardu oleh Allah kepada Bani Israel Yahudi khususnya. Dalam ramai-ramai mereka itu tu bersama dengan Musa, mereka enggan tidak terima perintah Allah supaya masuk dalam negeri Palestin. Tetapi ada dua orang lelaki. Ada dua orang lelaki dalam ramai-ramai fuak dia tu, ada dua orang yang berimeh. Subhanallah, cuba kita mikir Yahudi. Nah, dalam ramai-ramai fuak dia lari daripada tentera Firaun, lakah sungai, gilik sebelah sana tu selamat daripada Firaun, tergelar oleh Allah dalam laut. Cemuang bukan biasa dak, ramai sangat ramai. Tetapi bahawa Tuhan suruh dia masuk Ardul Muqaddasah, maka hanya dua orang yang beriman. Orang duk sekeliling dengan Musa tu, bukan orang duk menetap, duk sekali dengan Musa alaihi salam. Tapi yang hanya dua orang yang beriman. Kata di sini, qala rajulani minal ladzina yakhafun. Berkata dua orang lelaki di antara orang-orang yang takut menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Takut. Sebab ni adalah perintah Allah supaya masuk kepada tanah Al-Muqaddasah. Dia takut. Lalulah dia beriman dengan arahan ni. Yang hanya dua orang. Kata Ibnu Katsir dalam tafsir dia, yang pertama nama Yusha' bin Nun. Orang yang beriman itu. Yang kedua nama Kalib bin Yufna. Kalib bin Yufna. Dua orang ni. Yusha' bin Nun kita biasa dengar dah, ngaji dah dalam suratul Kahfi ke, dialah menjadi teman Musa jalan untuk pergi cari siapa? Nabi Khidir. Yusha' bin Nun ni. Jadi Yusha' bin Nun dengan Kalib bin Yufna ni saja ya. Kalau ramai-ramai buat dia tu, subhanallah, kalau 10,000 dua orang beriman. Faham? Dalam jaket 1,000 orang lebih beriman, tak apa 100, tak ada pelat sikit pun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak ada pelat sikit pun. Kita hamadas apa kita lagu ni. Tahu Nabi sendiri dah Rasul Musa adalah terkenal dengan seorang Nabi yang kuat gagah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi natijah tubik dua orang ya. Dan inilah nak royak cut yun pedria orang Yahudi begitu teruknya deraka terhadap seorang pemimpin. Tak dengar perintah daripada seorang pemimpin dia walaupun nabi sekalipun. Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut menyalahi perintah Tuhan, an'amallahu alaihima, lagi yang telah diberi nikmat di sini iaitu hawi dia, iaitu nikmat taufiq wal hidayah. Oh, hidayah ni taufik lah, hidayah boleh didak-dadah tapi taufik tak. Hidayah sekali dengan Nabi Musa dah, tapi taufik ni tak ada lagi. Nikmat taufik ni bermakna selarah dengan ya Tuhan nak suruh masuk, ia tak masuk. Allahu akbar. Subhanallah, subhanallah. Sebab itulah kita syukur kepada Allah banyak-banyak
kita dapat nikmat al-hidayah wat taufiq. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita dapat hidayah dan juga taufik, nurun iman, ilmu dan amal as-salih. Oh, ni kakah-kakah penting belaka ni. Tak dapat kakah ni mereka kena duduk dengan Quran ya. Kena duduk dengan Quran. Allah, itulah an'amallahu alaihim at-taufiq. Dua orang ni wis semangat kepada fuak Bani Israel Yahudi itu. Dia kata lagu mana? Udkhulu alaihimul bab fa idza dakhaltumuh fa innakum ghalibun. Wis semangat. Dia kata lagu mana? Seranglah, masuklah. Mereka itu melalui pintu. Kalau mu masuk dah, apabila kamu memasukinya maka sudah kamu, tentu kamulah orang-orang benar. Wis semangat. Mu benar cerak, kok kita benar cerak kalau masuk. Oh, yakin dia sebab dia tahu dah ke. Tuhan royak dah. Qala Allahu inni ma'akum. Aku bersama dengan kamu. Tuhan kata. Mu nanti masuk sudah, cerak mu benar kalau mu masuk. Oh, wis semangat. Udkhulu alaihil mubab fa iza dakhaltumuh fa innakum ghalibun. Sesungguhnya kamu tu dapat kemenangan. Benar selalu dah. Wa'adallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka kepada Allah jiwalah anak kamu tu semua berserah, tawakal, jika benar kamu tu orang yang beriman. Ada, kalaulah kamu tu benar orang beriman kepada Tuhan, maka semua khija'ah, apa sahaja khija'ah kita tu haraplah berserah kepada Allah. Lalu itulah mereka itu berkata kepada Nabi Musa pula, bahawa dua orang lelaki itu semangat, maka semangat yang beri oleh dua orang itu tak masuk, tak makan juga. Lalu itulah mereka berkata kepada Musa kali yang kedua pula, dia kata, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan. Allah, makanya kata lagu mana? Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha. Kami tak masuk sehingga dia tubik dulu. Boleh tubik kami nak masuk. Oh ni lan nadkhulaha abadan. Tambah abadan lah. Kami tak akan masuk di Palestin buat selama-lamanya. Tak masuk dari negeri ini buat selama-lamanya. Madamu fiha, selama mana mereka itu, iaitu fuak duduk dalam negeri itu tu, iaitu fuak sini panggil fuak Kanaan. Fuak duduk dalam Palestin tu, satu fuak keturunan nama Kanaan fuak dia. Fuak ni duduk ada, fuak debet-debet, fuak gagah-gagah duduk dalam tu, kami tak akan masuk. Lan nadkhuluha abadan madamu fiha. Oh, tengok degil dia. Ni dia kodah apa ni? Mereka tak dengar perintah seorang Nabi, tak dengar kata iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka fang kamsang kong punam, mereka mereka kamsang kong praum Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia jawab lagi mana? Fazhab anta. Mugilah hai Musa. Gi. Mugi wa rabbuka, dan Tuhanmu. Tengok. Dia tak kata Tuhan kami. Mugilah Musa dan Tuhanmu. Mu bersama dengan Tuhanmu lah. Allahu Akbar. Ayat dia tak berimeh pun ni. Kalau kita lobi-lobi kadang-kadang takut juga nak sebut lagu ni. Sepatutnya kita nak kata, gilah hai Musa dan Tuhan kami. Fazhab anta wa rabbuna. Bahasa boleh hidup juga. Cuma kita tak segi ya, Tuhan kita tak pergi lagi. Supaya kita buat benda maksiat tu lah. Mengaku kata Tuhan, kita tak dengar, tapi dia situ Tuhan tak ada lagi. Oh ni dia lepas selalu dah. Fazhab anta ya Musa wa rabbuka, dan Tuhanmu. Tengok dia berkecek. Tengok dia kata lagu ni. Nampak cerak-cerak selalu dah. Fazhab anta wa rabbuka faqatila. Pergi perang apa tu? Pergi perang. Pergi serang.
inna hahuna qa'idud, kami ni nak duduk sini dan kami nak tunggu. Nak duduk sini, lepas tu nak tunggu. Mu ngatu hamu pergi pergilah Musa. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Oleh itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan perangilah mereka, sebenarnya kami di sinilah duduk menunggu. Inna hahuna qa'idun. Itu panggil cut. Hok kita boleh mikir, hok dia sebut jawab kepada Nabi Musa tu. Nabi jelas nampak. Anta wa rabbuka. Mung Tuhanmu, bukan mung Tuhanku dah ni. Itu dia Yahudi. Inilah yang panggil cut yun orang Yahudi. Pendirian dia seorang Yahudi, dia sangat-sangat takut. Allahu Akbar. Orang Islam saya rasa tak serupa ngafak lagu ni. Kita tengok sejarah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat dia yang berimej kepada Nabi dalam masa 10 tahun, berapa kali Nabi pergi bersama dengan sahabat? Berapa kali? 27 kali. Mereka berimej, mereka bersama dengan Rasulullah dalam medan perang. Dalam masa setahun 27 kali. Tak ada sejarah pemimpin masa 10 tahun masuk perang gunung 27 kali masuk dalam medan perang. Ada tak pemimpin dunia di hari ini? Tak ada. Itulah dia Rasulullah. Dan perang tak biasa Allah benar semua. Mereka perang Uhud ya. Tu pun tak ada Allah kali. Dia panggil jadi kaca karu sikit lah. Sutai ya fok ya klik juga Mekah, tak ada masuk serai Madinah dak kali. Perang tak biasa Allah, banyak ke benar semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat-sahabat dia turut bersama dengan Rasulullah. Tak ada sepengah Yahudi ni dak. 27 kali mereka pergi bersama Rasulullah dan Rasulullah bersama dengan mereka, dan 38 kali sahabat saja yang tidak ada Rasulullah masuk dalam medan perang. Selepas pada Rasulullah tu, bila semua sahabat 38 kali pergi tanpa Rasulullah. Inilah sahabat yang beriman kepada Nabi, orang Islam. Dengan kerana mereka ni tak takut seringnya yang serai orang kafir, dia mau boleh bela, boleh jaga Islam dengan siapa Islam, siapa kejaga orang jaga. Sebab Rasulullah letih, lelah, dan sahabat-sahabat dia yang beriman yang sanggup harta dia, diri dia untuk bela agama Allah. Dan siapalah Islam kepada kita di hari ini. Orang Yahudi, subhanallah, tak dengar kata Musa alaihi salam, "Mugilah dengan Tuhanmu dan aku nak duduk sini, aku nak tunggumu." Lalu itulah Musa habis gamuk. Seorang pemimpin menjadi seorang Nabi Rasul, habis gamuk. Sebab kaum dia kata lagu tu dah habis gamuk. Lalu itulah Musa merayu kepada Allah. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Katalah Musa kepada Allah, ya Allah, aku tidak ada dah yang boleh milik. Yang boleh gapo sini dia kata tidak dapat menguasai dah selain daripada diriku seorang dan ya akhi, saudaraku Harun. Jadi dua orang yang beriman, Nabi Musa, Nabi Harun, dan juga Yusha dan Kalib. 4 orang kali dengan Nabi. Hak ni yang beriman, hak lain. Sebab itulah Musa dia hukum selalu dah kepada kaum dia. Selalu dah hukum, doa tu selalu dah. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Merayu Tuhan dah, aku tidak ada upaya dah untuk nak menguasai melainkan diriku ya dan juga saudaraku Harun ni. Maka fafruq bainana, hukumlah mereka itu di antara kami, atau pisahlah antara kami dengan kaum, bainal qaumil fasiqin. Musa kata kaum dia adalah kaum fasik. Allahu Akbar. Fasik mana tak orang yang jahat.
Musuh hukum selalu dah. Allahu Rabbi ya ilahi fafruq bainana, oleh itu pisahkanlah atau hukumkanlah antara kami ini wa bainal qaumil fasiqin, dengan kaum yang fasik itu. Yahudi adalah kaum fasik, dihukum oleh Nabi dia Musa alaihi salam. Hukumlah Tuhan lagu mana, wa'alah lagu mana. Lalu itulah Allah Subhanahu wa taala hatta azab lagi hukumnya terhadap fuak dia. Tuhan kata qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sana. Hukumnya jatuh selalu dah, sebab ni adalah doa daripada seorang pemimpin, seorang yang menjadi nabi dan juga rasul. Doa ada sangat mustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terima selalu dah. Lalu itulah Allah berfirman, sesungguhnya negeri ini ni, negeri Palestin atau Huraiha ni adalah diharamkan kepada mereka memasukinya. Boleh masuk apa dia? Oh, sebab tak masuk sangat, tak masuk serius sangat. Bila tak masuk dah, maka dengan melalui doa Nabi Musa, Tuhan haram buat dia tak boleh nak masuk negeri itu. Berapa tahun? 40 sana, 40 tahun. Kau duduk musim, kau duduk bengong, kau duduk gegeriu dalam tanah pasir. Kawasan itu dikatakan Sinai. Di padang pasir Sinai. Allah Akbar. Tengok hukumnya Tuhan kepada dia. Qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sana. Ada untuk segi sangat gak muduk di padang pasir ni lah. Pada pasir lah cuba kira. Duduk di padang pasir. Bukan duduk dalam hotel. Hotel tak apalah, 40 tahun tak apa lagi, 100 tahun tak apa lagi. Ni duduk daripada pasir. Itu di antara azab Allah Subhanahu wa taala hukumnya terhadap orang Yahudi. Allah yatihuna fil ardi, mereka akan merayau-rayau dengan bengong di sepanjang masa yang tersebut di padang pasir Sinai. Duduk situ, gegar tadi pengawe bengong dah. Duduk daripada pasir bengong. Musa pun di situ. Musa berdosa siapa? Musa tu mati di situ. Musa mati di situ daripada Sinai itu. Allahu Akbar. Musa nak masuk, dia bersama dengan saudara dia, adik dia Harun nak masuk, tapi nak masuk tak boleh sebab dua orang. Bukan kata Musa tu masuk, tapi buat kafak dia tu dengan siapa? Musa mati daripada pasir itu juga. Akhirnya kata Yusha' bin Nun tu selepas dapat 40 tahun pergi serang ambil Palestin semula. Duduk bawah arah jaga orang Islam selepas daripada tu. Diserang apa, dimasuk ambil oleh Yusha' bin Nun tu. Allah Akbar. Ayat kata pendirian atau dakwah Musa AS akhir tak berjaya kepada orang Yahudi, tak berjaya. Sebab deginya, susahnya, sakit hatinya kaum dia yang buat kepada dia. Musa hidup tolong dia daripada kena buat nyanyo menjadi hamba yang duduk bawah Firaun tu, kesenang jadi hamba duk kena zalim kepada Firaun, pak seksa kepada Firaun. Musa melepaskan mereka itu daripada hamba kepada bebas. Wa naj'alu mulukan, bebas. Allah sutai deraka pula. Deraka. Sebab itulah alhamdulillah sahabat-sahabat Nabi, orang Islam bersama dengan Nabi pada masa itu, mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Musa hukum kata kaum dia adalah qaumul fasiqin, Tuhan pun fala ta'sa'anal qaumil fasiqin juga. Musa duduk duka cita lah, hai Musa sudah serabut lah, hai Musa, maka janganlah engkau berduka cita terhadap kaum yang fasik tu. Tuhan hukum fasik juga buat Yahudi, yang mana Musa kata kaum dia fasik, dan Tuhan pun turun hukumnya juga kata buat Bani Israel Yahudi khususnya adalah fasikun juga. Humul qaumul fasiqun, mereka itulah kaum yang fasik, yang deraka kepada Allah Subhanahu wa taala dan deraka kepada Nabi dia alaihi salatu wassalam. Itulah keratan ayat sikit sebanyak tentang kisah
Bani Israel, khususnya Yahudi, pada satu ketika tu yang dipimpin oleh Musa alaihi salam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Apa betul daripada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.